A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin limpahkan hidayahnya pada petang ini kita bersama-sama dalam satu program siri bicara buku kali keempat. Dan tajuknya Himpunan Kesalahan Penggunaan Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Malaysia. Alhamdulillah, ini merupakan program bicara buku kali keempat oleh library dan kita ucap tahniah pada library di atas penganjuran program ini. Dan saya ingin mengambil peluang ini dengan mengalu-alukan yang berbahagia rasmi kita Profesor Dr. Matsidi bin Ahmad Ishak, Timbalan Naib Chancellor Akademik Pendidikan dan Jaringan Industri UNICEL. Seterusnya saya ingin mengalu-alukan bersama kita pada petang ini juga ialah Profesor Madya Dr. Muhammad bin Daud, iaitu penulis buku ini yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang bersama dalam sesi live kita pada petang ini, marilah kita ambil kesempatan ini untuk kita share ramai-ramai dan kita share kepada rakan-rakan kita. Mungkin ada kawan-kawan kita yang nak tahu tentang program-program yang ada di library ini serta buku-buku keluaran kita. Dan dengan sharing itu juga kita mungkin dapat membantu orang-orang lain yang sedang mencari buku ataupun mereka yang sedang belajar bahasa Arab hari ini nak melihat apakah perkara-perkara kesalahan utama yang besar yang ada di dalam yang mereka selalu lakukan, sehingga dengan buku ini mereka boleh bertambah baik, terutama dalam pertuturan penulisannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirat pendengar semua pada petang ini, saya ingin ambil kesempatan ini untuk menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Matsidi Ahmad Ishak, Chancellor Akademik Pendidikan dan Jaringan Industri UNICEL Selangor, untuk memberikan kata-kata lawan seterusnya merasmikan program pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Silakan. Terima kasih Ustaz Abdul Razak. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana telah mengundang saya untuk turut bersama-sama dalam program kita pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada saudara Hafiz, Ketua Pustakawan UNICEL yang telah berusaha untuk menyediakan platform ini bagi membolehkan kita bersama-sama pada petang ini. Jadi seperti yang tuan-tuan maklum, tujuan
mengadakan webinar ini ialah atau diskusi buku ini ialah untuk memperkenalkan buku-buku dan menggalakkan sebenarnya amalan ataupun budaya membaca di kalangan, bukan sahaja di kalangan warga kampus tetapi juga di kalangan masyarakat sebab siaran kita ini dapat ditonton oleh pelbagai pihak di luar. Jadi sebenarnya kita ingin mengapresiasikan buku selain pada mempublicitikan buku yang telah kita terbitkan, bukan sahaja yang diterbitkan oleh Unicel Press tetapi juga yang diterbitkan oleh penerbit lain daripada kalangan penulis-penulis universiti ini dan juga penulis lain, khususnya buku-buku yang baik yang boleh kita perkenalkan, yang boleh kita tonjolkan untuk dibaca dan untuk dihayati. Dan sebenarnya membaca itu merupakan sesuatu skill yang bukan kita boleh lakukan begitu saja kalau kita hendakkan sesuatu hasil yang berkesan. Jadi dalam membaca itu sendiri ada pelbagai kategori. Misalnya ada elementary reading, iaitu pembacaan yang lebih bersifat functional, yang memerlukan reading skill untuk kefahaman dan juga untuk informasi. Selain daripada itu terdapat juga inspectional reading, iaitu suatu bentuk pembacaan yang bersifat skimming atau bersifat pre-reading untuk menyerap idea-idea utama dengan cepat bagi sesebuah buku. Dan seterusnya juga terdapat analytical reading, dan ini merupakan tahap yang lebih kompleks, yang lebih rigorous, yang memerlukan kita menganalisis teks untuk mendapatkan the deeper meaning daripada buku tersebut, dan ada proses-proses tertentu, misalnya kita perlu mengidentifikasikan subjek matternya, kita perlu mempunyai skill untuk summarize idea-idea utama, dan kita perlu menghuraikan bahagian menjadikan kita boleh menghuraikan bahagian utama dan kaitan di antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, dan juga untuk kita menghuraikan masalah-masalah yang cuba diselesaikan oleh penulis, seperti dalam perbincangan kita hari ini. Jadi kita menggalakkan untuk pembaca-pembaca melakukan analytical skill. Dan satu lagi level yang lebih tinggi lagi yang disebut sebagai synoptical reading, dan ini bersifat comparative reading yang memerlukan a higher level of skill, yang memerlukan kita membaca pelbagai buku, yang kita mengetahui pelbagai subjek dan kita membuat comparison and contrast idea-idea yang terdapat dalam buku ini, dan ini memerlukan sesuatu hard work, yang memerlukan extensive note taking, yang memerlukan proses-proses tertentu. Jadi itu merupakan pada asasnya ada elementary reading, inspectional reading, analytical reading, synoptical reading, dan saya fikir ini perlu diajarkan, sebab ini suatu skill yang perlu diajarkan di sekolah-sekolah khususnya, dan juga di tempat-tempat lain yang memerlukan ini. Jika tidak, kita tidak barangkali akan dapat membaca dengan lebih berkesan dan mendapatkan kepuasan ataupun dapatkan manfaat yang diperlukan daripada pembacaan tersebut. Dan pada hari ini kita sangat beruntung sebab kita bersama-sama dengan seorang pakar bahasa Arab yang telah berjaya menerbitkan buku bersama-sama dengan Unicel Press, dan hari ini beliau akan memperkatakan buku beliau tentang kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh pelajar-pelajar, dan tajuk buku beliau sebenarnya dalam bahasa Arab, tapi bahasa Melayu bermakna Himpunan Kesalahan Penggunaan Bahasa Arab
dalam kalangan pelajar-pelajar Malaysia. Ya. Saya ingat ini merupakan satu strategi yang baik untuk kita mengetahui atau kita memahirkan diri kita dengan bahasa Arab melalui pengetahuan kita tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yang biasa dilakukan, dan melalui kesalahan selalunya kita akan memperbaiki kesalahan itu dan kita akan melakukan perkara-perkara yang betul. Dan masalahnya sebab di Malaysia sekarang ini, walaupun kita menggalakkan bahasa Arab, tetapi suasana di Malaysia ini mungkin tidak begitu menggalakkan untuk kita memahirkan diri. Bayangkan kita tidak ada media Arab, kita tidak ada local magazine dalam bahasa Arab yang boleh kita populariskan. Kita tidak ada saluran radio atau saluran TV atau surat khabar. Berbeza dengan bahasa Inggeris, kita boleh dapati itu di mana-mana. Kita dapat magazine, kita dapat surat khabar, kita dapat saluran radio yang berfokus kepada bahasa Inggeris semata-mata. Jadi itu memudahkan kita untuk belajar bahasa Inggeris. Tapi bahasa Arab tidak begitu. Jadi kita terpaksa mencari guru-guru tertentu, mencari kelas-kelas tertentu, hadir dalam kelas-kelas formal dan sebagainya. Jadi saya fikir suasana itu mungkin perlu diubah. Barangkali kita banyak pakar bahasa Arab di sini, mungkin kita boleh membantu dengan memperkaya suasana kita seperti bagaimana orang memperkaya suasana untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi kita perlu memperkaya suasana untuk kita belajar bahasa Arab, sebab di Malaysia ini sudah ratus ribuan, barangkali jutaan orang yang memang sudah boleh mengetahui bahasa Arab. Tetapi bagaimana nak mendidik, bagaimana nak mengajar pelajar-pelajar baru barangkali, atau barangkali kita perlu meningkatkan lebih banyak, sebab ini merupakan bahasa yang sangat penting, bahasa yang perlu kita fahami, perlu kita ketahui dari segi pelbagai aspek makna, aspek bahasa dan sebagainya, aspek-aspek linguistiknya. Jadi seperti yang saya katakan, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini, dan ini merupakan siri yang beberapa kali yang telah kita lakukan. Sebenarnya ini adalah siri yang konsisten yang dilakukan oleh perpustakaan UNICEF untuk membincangkan buku-buku sebagai usaha memartabatkan buku-buku yang telah kita terbitkan, dan juga memeriahkan ataupun membudayakan amalan membaca, amalan meneliti buku-buku bagi mendapatkan manfaatnya. Jadi saya fikir itu saja yang boleh saya perkatakan pada hari ini, dan saya pun ingin turut serta dalam bicara buku pada hari ini, dan saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan siri bicara buku yang dimoderasikan oleh Ustaz Abdul Razak dan dibicarakan oleh Ustaz Muhammad Daud tentang buku beliau, Himpunan Kesalahan Penggunaan Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Sidin bin Ahmad Ishaq di atas kata-kata aluan dan seterusnya merasmikan program kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pendengar dan penonton sekalian, saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran untuk staf-staf UNICEF yang dan boleh dapati di ruang komen library, Facebook library. Dan itu adalah penting supaya kita dapat bersama-sama memeriahkan majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, juga jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan yang lain. So hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad bin Daud, merupakan pembicara kita dalam pada hari ini, iaitu penulis pada buku Himpunan Kesalahan-Kesalahan Penggunaan Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Malaysia. Mula-mula tadi nak cakap Arab juga, tapi bila buat tajuk takut salah kan, jadi kita pun cakap Melayu balik ya. Kita tengok tajuk Himpunan Kesalahan, nanti Ustaz betulkan bacaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin kenalkan latar belakang pembicara kita pada petang ini, iaitu
Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad bin Haji Hamid atau Daud, anak kepada Tuan Guru Haji Hamid bin Haji Daud Al-Fatani, iaitu pendiri Pondok Seligi Pasir Putih Kelantan. Beliau dilahirkan pada Mei 1966, mendapat pendidikan awal sekolah rendah di Fatani, kemudian melanjutkan pelajaran menengah sehingga universiti di Kuwait dengan ditaja oleh kerajaan Kuwait lah. Dan kemudian beliau kembali ke tanah air dan mengambil master di UIA dalam bidang bahasa Arab. Seterusnya PhD di UKM dalam bidang tamadun Islam. Jadi saya rasa patutnya banyak bicara ialah pembicara kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mendengar ulasan daripada yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Daud tentang buku ini secara ringkas, bagaimana beliau menulis dan apakah tujuannya, dan seterusnya sedikit tentang buku ini. Sementara itu tuan-tuan, kalau ada soalan dalam perkara itu boleh tuliskan di dalam ruang komen Facebook untuk saya bacakan. Dengan ini pihak majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Muhammad bin Daud untuk meneruskan bicara. Fadhil masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Profesor Dr. Maksidin bin Ahmad Ishaq, Timbalan Presiden UNICEL. Yang saya hormati Tuan Moderator Ustaz Abdul Razak, dan Saudara Hafiz, Saudara Hafiz, Ketua Pustakawan dan semua ahli-ahli dan staf perpustakaan yang saya hormati semuanya. InsyaAllah pada petang ini insyaAllah kita akan bicara satu buku yang dinamakan Himpunan Kesalahan Penggunaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar-pelajar Malaysia. Sebelum saya nak masuk ke dalam ke tajuk buku ini, saya ingin memperkatakan sedikit tentang kesalahan. Kenapa kita mencari kesalahan ini? Kesalahan adalah perkara biasa, perkara biasa bagi manusia, bagi anak Adam. Tidak ada masalah kepada kesalahan. Bukan kita nak cari kesalahan, cuma kita nak gunakan kesalahan ini untuk membaiki, untuk kita jadikan panduan supaya kita dapat membetulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau dalam bidang pembelajaran dan pengajaran, kesalahan itu adalah perkara biasa. Dan kalau kita takut melakukan kesalahan itu adalah satu kekangan untuk kita belajar. Itu. Jadi kita jangan takut berlakunya kesalahan ketika kita belajar. Itu adalah kunci, khususnya kita mempelajari bahasa-bahasa asing. Kalau kita takut untuk melakukan aktiviti mempelajari bahasa, tapi kita takut takut berlaku kesalahan, itu adalah kekangan kepada kita untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Kenapa saya kata kesalahan ini adalah perkara biasa? Sebab sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu nak
menegaskan bahawa kesalahan itu perkara biasa. Rasulullah bersabda, semua anak-anak Adam ya, Rasulullah kata Bani Adam. Bani itu maknanya jamak kepada ibnu, bukan seorang ya. Semua Bani Adam ini memang melakukan kesalahan. Itu. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang bertaubat. Itu dari segi dosa ya. Dan dari segi pembelajaran pun sama ya. Dari segi pembelajaran pun sama. Apabila kita melakukan aktiviti bahasa setelah kita tersalah ya. Apabila kita tersalah, kita boleh baiki. Walaupun kita tak perlu taubat ya, dalam bahasa ini kita boleh baiki itu taubat lah. Baiki itu taubat sebenarnya. Jadi kita kena galakkan pelajar-pelajar supaya tidak segan, tidak malu di dalam mempelajari bahasa. Jadi tabiat kita ya, orang Melayu ni dan orang Asia ni segan sikit ya untuk kita melakukan aktiviti, khususnya aktiviti kemahiran bertutur ini ya. Jadi sebab itulah pelajar kita kebanyakannya susah ya untuk nak menguasai kemahiran bertuturan. Kita ada 4 kemahiran ya. Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Jadi kalau kita segan, susahlah Ustaz ya, susah bagi kita untuk mempelajari. Jadi itulah tabiat semula jadi pelajar kita ni, mereka segan untuk melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas ya, khususnya bercakap dalam bahasa-bahasa yang mereka pelajari, khususnya bahasa Arab. Mereka takut salah. Sebenarnya kesalahan itu adalah pengajaran kepada kita. Sebab itulah ya. Sebab tu saya buat kajian ya, buat satu kajian. Sebab saya yakin ya dengan kesalahan-kesalahan ini boleh membantu pelajar supaya mereka dapat mengatasi. Kalau mereka tidak kalau mereka tidak mengetahui kesalahan-kesalahan mereka, di mana mereka akan atasi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi saya menulis satu buku ini ya, buku dalam bahasa Arabnya, Jam'ul Akhta' fi Istikhdam Al-Lughatil Arabiyyah lada Darisin Al-Maliziyyin. Himpunan kesalahan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar-pelajar Malaysia. Itu sebagai mukadimah ya. Sebagai mukadimah saya berkenaan dengan kesalahan-kesalahan ini. Jadi kesalahan itu perkara biasa yang saya cakap tadi ya, yang saya sebut tadi. Tidak ada yang yang sunyi daripada kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah maksum, tidak melakukan kesalahan. Semua manusia akan melakukan kesalahan, sama ada dalam kehidupan seharian ya, ataupun dalam mempelajari bahasa ataupun melakukan aktiviti berbahasa. Itulah Ustaz ya, sebagai mukadimah saya untuk program pada petang ini, dan insya-Allah mungkin Ustaz ada poin-poin untuk saya sebut tentang buku ini ya, insya-Allah. Okey Ustaz. Sebab kita tak rasmi, kita santai ya, kita bincang. Kalau ada soalan-soalan tu, Ustaz mungkin ada soalan untuk bertanyakan tentang buku ini ya. Buku ini buku jadi daripada 160 muka surat ya. Jadi taklah banyak sangat yang boleh kita baca dan boleh kita tengok apa yang ada di dalam buku ini, insya-Allah. Ustaz, baik. supaya Alhamdulillah. Dia dua hal ya. Kalau ya. Dua hal. Jadi tadi terima kasih di atas pengenalan ringkas daripada yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad. Jadi saya dulu sekolah Arab juga. Sekolah Arab. Yang biasa kat sekolah Arab ni Ustaz suruh hafal domer, hafal huruf, hafal tasrif. Jadi betul ke cara betul maknanya bagaimana Ustaz memandang kaedah
hafal tu sesuai ke dengan pelajaran Malaysia ataupun ada itu dalam kajian Ustaz juga? Okey, baik Ustaz. Hafazan penting penting di dalam pembelajaran bahasa. Bahkan dalam semua bidang lah ya, kita mengaji Quran pun kena hafal. Jadi peringkat awal pada masa kita belajar ini, kita digalakkan untuk menghafal. Sebab hafazan pada masa yang kita masih bersih, masih kecil lagi, itu akan melekat di ingatan kita sampai bila-bila. Jadi dalam bahasa Arab pun sama ya. Kalau tasrif perlu hafal. Contoh kita tasrif dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna tu. Itu mesti hafal. Ya. Masa kita belajar di peringkat sekolah rendah, kena hafal. Hafal betul-betul. Sebab apa? Sebab kita nak implikasikan nak aplikasikan dhamir itu perlu pada hafazan ya. Perlu kepada hafazan. Jadi kalau kita tak hafal, macam mana kita nak buat ayat nanti? Dari segi mufrad dia, musanna dia, jamak dia. Jadi kita tak sempat nak panggil, nak recall balik kalau kita tak hafal. Kena lancar perkara itu. Jadi hafazan itu adalah setiap levelnya ada cara hafazan dia. Ya. Sama juga dengan bahasa Arab ya. Sama juga dengan kita belajar matematik, sifar dia tu kita kena hafal dia. Sama juga. Bahasa ni pun sama dengan matematik juga ya. Ada juga unsur-unsur yang boleh digunakan cara matematik dalam bahasa. Tidak masalah ya. Jangan hafazan tu, kalau orang kata hafazan itu adalah aktiviti yang salah di dalam mempelajari bahasa, salah ya. Kita dalam satu tahap itu kita perlu pada hafazan. Sama juga kalau kita dah sekolah menengah dan universiti, kita perlu hafazan uslub-uslub yang cantik kita hafal untuk kita gunakan ya. Jadi kalau kita dah hafal, dia datang sendiri. Tak perlu kita recall ya, dia datang sendiri setelah kita nak gunakan uslub-uslub yang cantik itu. Itu penting ya. Jadi tak betul lah kalau kita kata hafazan itu tak betul di dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Itulah pandangan daripada saya. Kalau Ustaz nanti kalau saya nak perkenal sikit buku ni ya. Nanti Prof kata kenapa dia cakap benda lain ya, tak memperkenalkan buku ni ya. Sebenarnya ini bicara buku ya. Buku ini ialah himpunan kesalahan ya, kesalahan hakiki. Kesalahan hakiki yang yang dikutip ya, yang dipetik daripada penulisan pelajar-pelajar. Ini buku ini ya. Bukan saya mengarang ni, ya kesalahan-kesalahan ini ya. Ini adalah petikan saya daripada penulisan pelajar-pelajar di universiti-universiti. Sama ada universiti awam dan universiti swasta. Ini satu kajian ya, yang yang betul ya, bukan mengada-ngadakan ya. Saya dapat penulisan pelajar daripada rakan-rakan ya, yang mengajar di universiti-universiti ya, universiti awam, contoh universiti Melaya, universiti antarabangsa, Gombak ya, ada rakan-rakan saya kumpulkan penulisan pelajar ya. Universiti Putra Malaysia, Uniza, UI, banyak ya. Banyak universiti yang saya kumpulkan penulisan mereka. Sama ada penulisan itu berbentuk assignment ya, bentuk kertas-kertas, exam paper dan banyaklah kertas-kertas penulisan yang saya kumpulkan ya. Pada masa tu ya, banyak kotak saya kumpulkan kertas-kertas pelajar itu. Banyak kotak saya kumpulkan, saya petik ya. Pada masa saya petik kesalahan-kesalahan ya, kesalahan demi kesalahan untuk saya kumpulkan. Dan ini bukan semua, ini separuh ya, sebab banyak berulang kesalahan itu, maka saya kumpulkan supaya tidak berulang. Inilah yang dapat ya. Dan ini adalah kesalahan yang betul dan yang bukan reka-reka ya. Itu adalah cara saya mengumpulkan kesalahan ini. Dan kenapa saya kata ini saya boleh mendakwakan ini kesalahan untuk pelajar Malaysia ya. Sebab pelajar-pelajar di Lembah Kelang ini dikira pelajar datang daripada
seluruh negara sebenarnya, daripada utara, daripada selatan, daripada mana mereka berkumpul di sini, di UM, di UKM, di di UC, di KUIS, di UAA, dan semua universiti itu saya kumpulkan melalui pensyarah-pensyarah yang rakan-rakan kita minta tolong mereka kumpulkan dan bagi pada saya petik kesalahan-kesalahan itu. Dan kesalahan itu disusun mengikut jenis-jenis kesalahan mengikut jenis-jenis kesalahan, dan ada kesalahan yang yang kerap contoh kesalahan morfologi, kesalahan nahwu, banyak sangat kesalahan-kesalahan yang boleh kita tunjuk kepada pelajar balik supaya mereka melihat apakah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan supaya dapat dihindari kesalahan tersebut. Itu Ustaz, sedikit sebanyak tentang buku ini. Ya Ustaz. Baik, terima kasih Prof di atas keterangan dalam buku tersebut. Kita belajar dulu dan 3 bentuk utama: nahwu, saraf, insya. Kalau biasalah kalau kita di sekolah-sekolah, antara tiga-tiga ni mana kesalahan yang dianggap sebagai dosa besar lah dalam bahasa Arab ni? Salah nahwu, salah insya ke, salah saraf? Sebelum ada soalan-soalan, nampak ada 7 soalan ni untuk Prof. Silakan. Okey. Kalau insya tu dia merangkumi saraf dan nahwu Kalau kita nak buat karangan itu kita kena menguasai saraf dan menguasai nahwu. Saraf itu morfologi dan nahwu itu sinteks. Jadi kita kena menguasai dua-duanya. Tapi persoalannya yang mana yang lebih asas? Ataupun kalau dalam persoalan yang lain, saraf dan nahwu tu yang mana satu kita belajar lebih awal. Itu penting Kadang-kadang pelajar ni tak tahu nak beza di antara saraf dengan nahwu Kalau kita tanya pelajar di dalam kelas, apa perbezaan antara saraf dengan nahwu? Kata sama je sama saja. Sebenarnya ada berbeza ada perbezaannya di antara saraf dengan nahwu. Sebab dua-dua tu di bawah kaedah dalam bahasa Arab, grammar dia al-qaedah al-qaedah al-lughawiyah ataupun grammar bahasa itu terbagi kepada 2. Yang pertama morfologi iaitu saraf, yang kedua nahwu. Nahwu tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau grammar itu dipanggil nahwu. Tapi dalam bahasa Arab, nahwu ni ilmu yang berkaitan dengan ayat. Saraf itu ilmu yang berkaitan dengan pembinaan kosakata. Maka kalau macam tu, saraflah yang perlu kita belajar dahulu. Kita belajar saraf dahulu, iaitu macam mana nak membina kosakata itu yang banyak pecahan dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab ni memang kosakatanya kalau asal satu dia akan pecah kepada berpuluh-puluh perkataan. Itu yang perlu kita belajar dahulu itu yang perlu kita ajar pada pelajar sekolah menengah. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang banyak berulanglah dalam penulisan dan tutoran pelajar. Jadi maknanya kita perlu mengajar morfologi dahulu sebelum kita mengajar nahwu. Nahwu itu adalah sinteks, morfologi adalah saraf. Saraf itu adalah morfologi dan nahwu itu adalah sinteks, iaitu berkaitan dengan ayat. Jadi kita tak boleh nak mengajar ayat dulu. Kalau bahasa Melayu kita panggil ayat Kalau bahasa Arab kita panggil jumlah. Orang Melayu panggil ayat tu, kalau bahasa Arab kita panggil ayat Quran saja Kalau ayat tu ayat Quran. Tak boleh kata ayat ini, ayat itu, tak ada. Kalau ayat tu ayat Quran. Kalau jumlah itu sebagai ayat dalam bahasa Melayu. Jadi sebelum kita nak buat ayat, kita perlu menguasai kosakata Kosakata dalam bahasa Arab ni dia bahasa Arab bahasa yang istimewa, bahasa yang banyak pecahan dia Contoh kalau kita kata dakhala, satu dakhala masuk, dia akan pecah berpuluh-puluh puluh perkataan macam-macam makna daripada dakhala itu. Apabila kita
pecahkan, apa yang tasrif, dalam bahasa Arab panggil tasrif, pengubahan kosakata. Sama ada pengubahan ke bawah ya, ataupun melintang. Tiap-tiap ke bawah itu ada melintang. Kadang-kadang sampai 100 pun ada Ustaz. 100 perkataan daripada satu perkataan itu. Itu yang penting yang perlu kita belajar dahulu sebelum kita nak belajar ayat. Itu berkaitan dengan saraf dan berkaitan dengan makna saraf. Dia ada makna saraf ya. Nanti yang ni saya boleh bagi banyak lagi lah keterangan tentang makna saraf ni, sebab kita di Malaysia ni kita tak tekankan makna saraf. Itu kelemahan kita di Malaysia. Pengajarnya tidak menekankan makna saraf. Sebab tu saya buat satu kajian sekarang ni dalam saya dapat grant daripada MBI itu tentang saraf lah, tentang applied morphology. Saya nampak kelemahan di situ ya. Kelemahan di dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Jadi pelajar masuknya pun ya, mereka belum menguasai perkara itu. Saya perlu buat kajian dan saya perlu dapatan yang ada pengesahan, dan saya akan tunjuk kepada pihak yang berkenaan lah. Contoh pendidikan JAIS ke apa, saya akan tunjuk dapatan yang saya akan dapat dalam kajian ini insyaAllah. Iaitu saraf ya. Saraf itu penting. Prof. Ya. Maknanya kesalahan yang besar itu kesalahan saraf lah yang kita dapati untuk mana pelajaran kita. Baik, lantaran itu boleh contoh tak? Saya nak bagi sikit ya. Saya nak bagi sedikit contoh supaya kita nampak pentingnya saraf ni. Contoh ya. Contoh kita belajar saraf nasara. Contoh perkataan nasara itu. Nasara mana telah membantu ya. Nasara telah membantu. Kalau kita ubah tasrif kepada perkataan yang wazan yang lain, nasara dia akan berubah makna jadi mengkristiankan. Bayangkan kalau kita tersilap guna perkataan itu, nasara kita guna nasara, letakkan sabdu saja. Contoh kita nasara Muhammad abahu. Muhammad bantu ayah dia. Contoh. Kita ubah makna perkataan tasrif tadi ya, morfologi itu kita ubah kepada nasara. Sebab itu kita kena belajar saraf itu. Kita kata nasara, letak sabdu saja, dia akan berubah makna jadi mengkristiankan. Boleh kita buat ayat nasara Muhammadun abahu. Muhammad mengkristiankan ayah dia. Tengok. Maknanya kesalahan saraf ini adalah kesalahan yang sangat bahaya. Tak sama dengan kesalahan nahu ya. Kalau kesalahan nahu tak apa. Orang Arab dia salah nahu ya. Sebab nahu tak apa salah. Kalau salah saraf memang bahaya. Memang kritikal. Dapat menyebabkan perubahan makna yang drastik. Itu masalah ya. Tapi kita di sekolah kita tidak menekankan saraf, kita tekankan nahu. Macam mana nak buat ayat? Kita tak tekankan macam mana kita nak bina kosakata, nak tasrif kosakata supaya kita mengetahui makna-makna yang berbeza daripada pecahan kosakata itu. Sebab tu saya buat kajian dalam bidang kosakata ini supaya kita dapat tunjuk kepada pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan bahasa, supaya mereka dapat memberi penekanan kepada saraf ini ya. Ya Ustaz. Panjang. Jadi mana jawapan doktor tadi terus menjawab soalan, ada satu soalan, mengapakah kesalahan itu berlaku? Boleh tak doktor dalam kajian dalam buku tu, boleh tak yang paling kesalahan apa yang paling utama biasanya yang dibuat oleh pelajar-pelajar kita dalam kajian? Saya tengok di sini ya, dalam buku ni, sebab tu saya susun dalam buku ni kesalahan pertama, kesalahan morfologi. Al-akhta as-sarfiyah. Ini kesalahan yang ketara yang saya letak di depan ya. Kita ada dalam buku ni ada 5 kesalahan ya, 5 jenis kesalahan yang besar, yang asas. Kesalahan asas ada 5, iaitu al-khata as-sarfi, ataupun kita guna dengan jamak al-akhta as-sarfiyah. Yang kedua al-khata an-nahwi ataupun al-akhta an-nahwiyah. Yang ketiga al-khata al-imla'i, imla, tulisan tu. Tulisan pun ada kesalahan dia ya. Al-khata al-imla'i atau al-akhta al-imla'iyah.
dan ada al-akhta al-mu'jamiyah, kesalahan memilih perkataan itu. Kadang-kadang perkataan tu dua makna yang hampir sama, tapi dia pilih perkataan yang kurang tepat dari segi makna itu. Berlaku juga ya. Itu pun banyak berlaku ya. Contoh kalau jalasa, bahasa Arab jalasa mana duduk ya. Duduk. Qa'ada mana duduk juga. Tak sama jalasa dengan qa'ada. Jalasa maknanya duduk daripada berdiri, dia duduk. Itu jalasa. Kalau qa'ada dia duduk daripada tidur, dia tidur dia bangun duduk. Itu qa'ada. Itu bahasa Arab dia sangat halus dari segi dia perkataan dia, ada muradifat ya, ada muntadat. Itu penting supaya pelajar kita menguasai apa perbezaan di antara perkataan, walaupun sama makna tapi di sana masih ada perbezaan. Itu bahasa Arab dia. Kalau kita duduk, kalau tidur pun duduk juga kan, kalau bangun pun duduk juga. Sama, tapi Arab tak boleh. Dia berbeza. Itu sebagai contoh lah. Jadi 4 ya. Yang kelima adalah kesalahan al-uslub, kesalahan struktur ayat ya. Banyak perkataan yang salah digunakan dalam ayat itu kita kumpul juga ya, menjadi kesalahan uslub, kesalahan struktur ayat. Contoh kebanyakannya dia berlaku tentang penggunaan huruf jar, penggunaan preposition. Contoh bahasa kita banyakkan kita terjemah ya kepada bahasa Arab. Contoh kita kata on the way. On the way dalam bahasa Inggeris on the way. Kalau bahasa Arab alat tariq tak betul. Kita kena fit tariq. Penggunaan huruf jar tu penting dalam bahasa Arab. Penggunaan preposition tu penting dan banyak sekali yang salah ya dalam kalangan pelajar sebab mereka tidak betul-betul mempelajari. Jadi kita kena guna masa yang lama lah untuk mempelajari, banyak membaca dan banyak buat latihan. Jadi kalau kita ajar saja dalam kelas itu tak cukup lah untuk pelajar. Kena banyak buat latihan dan dan kita tunjuk kesalahan kepada mereka supaya mereka lebih berhati-hati. Itu tujuan kita buat buku ini, supaya pelajar boleh tengok apakah kesalahan yang selalu dilakukan, supaya mereka lebih berhati-hati. Kadang-kadang mereka dah belajar grammar ya, tapi masa mengguna bahasa itu mereka tidak teliti, boleh tersilap. Bukan salah, tersilap ya. Tersilap tu ringan dah sikit, dia dah tahu tapi tersilap, dia boleh taubat balik. Tapi kalau salah tu memang dia salah daripada jahil lah. Kesalahan tu maknanya salah daripada jahil. Tersilap tu dia tahu tapi dia tidak teliti masa penggunaan itu. Mungkin itu boleh diatasi lah melalui supaya mereka lebih teliti di dalam penggunaan bahasa itu. Okey Ustaz. Baik. Banyak saya bercakap ni. Ustaz, tadi ada soalan ni. Ada tak kesalahan balaghah dibincangkan juga dalam buku ni? Apakah kesalahan balaghah yang biasa dibuat ada tak dalam buku ni Ustaz? Balaghah dia satu tahap ya. Balaghah dia tak termasuk dalam kaedah ya. Balaghah dia tahap yang lebih tinggi daripada kaedah. Dalam bahasa Arab kalau kaedah dia dua sahaja. Sama ada morfologi ataupun sintaks. Itu saja dalam kaedah. Dalam buku ini kita fokus kepada dua saja, iaitu lima ini termasuk dalam dua kaedah itu. Dia tak boleh lari pada saraf dan nahwu. Kalau balaghah itu tahap lain ya. Itu tahap penggunaan bahasa di peringkat yang lebih tinggi lah. Kita tak sebab balaghah ini susah kita nak katakan salah ya. Sebab yang menggunakan ayat balaghah itu dia ada spek dia. Jadi kalau kita kata salah, dia kata tak salah. Sebab dia banyak melibatkan hazaf contohnya. Hazaf ni mana potongan. Contoh dalam ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan ayat sempurna lagi ya. Itu bukan satu ayat tu.
itu belum sampai apa dia tahap ayat. Tapi kalau dari segi balaghah, dia dah ayat. Dia dah merupakan satu ayat, satu jumlah yang sempurna, yang lengkap. Cuba dengar kita tiba-tiba kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu bukan ayat. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Tapi dari segi balaghah dia ada perkara yang dihazaf, dipotong di depan itu, di depan bismillah itu. Jadi kalau kita nak faham apa dia di tahap itu adalah kita kena baca balaghah lah. Dan ada kaitan dengan nahwu juga ya. Pada situ mungkin kita kata apa yang kita nak takdirkan, apa yang dihazaf di situ. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, kita letak di situ nak jadi ayat sempurna. Saya mengaji ini dengan nama Allah. Baru jadi ayat. Saya mengaji dengan nama Allah, kerana Allah. Saya pergi ke kelas Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, kerana Allah Ta'ala yang amat pemurah. Tapi kalau kata Bismillah sahaja, itu pada zahirnya bukan ayat ya. Itu belum jadi ayat yang lengkap. Dengan nama Allah yang amat, tergantung ayat itu. Tergantung. Itu balaghah ya. Balaghah dia adalah apa dia. Bolehkah kita kata Bismillah itu salah? Tak salah. Ya, sebab kita boleh tambah di depan tu sebagai orang yang faham balaghah. Berkenaan dengan apa dia bahasa yang aras tinggi. Itu Ustaz. Okey. Apakah menjawab soalan tu? Alhamdulillah menjawab. Apakah faktor yang mempengaruhi ini? Adakah kerana budak kita walaupun pergi duduk Mesir apa, tapi kawan dengan budak Melayu cakap Arab, dia tak nak cakap Arab, dia cakap Melayu, dekat sana Mesir, dekat Jordan, dia tak duduk asrama orang Arab. Apakah kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa Melayu ataupun bahasa ibunda yang dia mana bahasa Arab itu dipergunakan bukan struktur Melayu yang menjadikan kesalahan itu, Prof? Betul? Apa dia pelajar ya, apa dia macam Prof yang cakap tadi, penghayatan itu ya, penghayatan apa dia bahasa Arab itu ya. Penghayatan perlu kita menggunakan apa dia bahasa itu pada setiap masa. Jadi kalau kita pergi ke negara Arab tapi kita bergaul dengan orang-orang yang sama, kalau Kelantan sama Kelantan, kalau Selangor sama Selangor. Kata je kita pergi Mesir ya, tapi kita duduk di Malaysia sebenarnya. Itulah perkara yang apa dia yang telah apa dia berlaku ya, dan masih berlaku. Kita perlu apa dia memaksa dirilah ya. Contoh kita, tapi susahlah kita nak bergaul dengan orang yang bukan Melayu kan, sebab kita nak duduk lama. Mungkin kalau kita paksa diri jadi mungkin tension juga dan doa Arab ya. Tapi kena memaksa dirilah ya. Memaksa diri. Tapi sebenarnya ya dalam pembelajaran bahasa ni bagi saya teori saya, kalau kita ingin bekerja ataupun kalau kita nak gunakan bahasa itu di negara kita, contoh di Malaysia ini, kemahiran yang paling penting adalah dua ya. Kemahiran yang paling penting adalah dua. Yang pertama, kemahiran membaca. Yang kedua ialah kemahiran mendengar. Itu yang paling penting, kemahiran yang paling penting. Sebab apa? Sebab kita di negara kita ni kita tak nak bercakap ya bahasa Arab, nak cakap dengan siapa? Saya ni pun dah masa di Arab dulu percaya cakap Arab kan, balik rumah ni dah 20 tahun, 30 tahun, dah terlupa dah. Tak tahu nak cakap dengan siapa bahasa Arab. Itu kemahiran bertutur itu. Tapi yang pentingnya adalah dua ya. Kemahiran membaca dan kemahiran mendengar. Kalau kita nak mengajar pun tak ada masalah ya. Kita mendengar rakaman-rakaman ya, daripada video, daripada YouTube, daripada apa, kita boleh menguasai bahasa itu melalui mendengar. Kita dapat pengetahuan daripada mendengar itu. Dan satu lagi kita dapat pengetahuan daripada membaca. Jadi kalau kita nak mengajar bahasa Melayu, jadi kita tak perlulah belajar kemahiran yang dua lagi tu, iaitu menulis dan
dia bertutur. Kadang-kadang kita, kalau kita nak menulis, kita menulis bahasa Melayu, kan? Ilmu yang kita ajar, kita tulis bahasa Melayu, tak ada masalah. Kita nak ajar anak bangsa kita di tanah air ni. Tapi kalau kita nak bekerja di luar ataupun di universiti internasional, ya, itu perlulah kepada kita memahami bagaimana nak bertutur dalam bahasa Arab dan menulis dalam bahasa Arab. Tapi kalau hanya kita nak guna bahasa Melayu, nak mengajar bahasa Melayu dan untuk pelajar kita di Malaysia, kita inilah. Contoh pelajar syariah contohnya, kita nak mengajar bahasa Melayu. Jadi dua ni lah yang penting, ya. Kemahiran mendengar dan kemahiran membaca. Kita dapat menguasai bahasa itu melalui mendengar dan membaca, dan kita cukup, ya, untuk kita mendidik pelajar di tanah air kita. Yang betul-betul itu adalah tambahan kemahiran tambahan untuk kita lebih mahir lagi lah dalam dua kemahiran itu, iaitu bertutur dan menulis. Tapi itu tidak sama penting dengan kemahiran yang dua-dua tadi. Kalau dalam kesalahan Pak Prof, apa bezanya kesalahan yang dibuat oleh budak pelajar-pelajar Melayu dan kesalahan yang dalam pertuturan yang pelajar orang-orang ini ajam lah dan orang-orang Arab ni? Biasanya kesalahan tu sama ataupun berbeza? Ini soalan yang bagus, ya. Orang Arab, kalau dari segi morfologi, dia tak akan dia melakukan kesalahan dalam saraf. Sebab dia faham, ya, perkataan itu. Contoh tadi, ya, Nasara dia faham, orang Arab faham. Nasara tu apa dia? Nasara pun dia faham. Tanasara pun dia faham. Intasara dia faham. Tapi orang Melayu dia perlu kepada fokus kepada belajar secara tersusun, ya. Satu persatu. Contoh Nasara maknanya membantu. Nasara maknanya mengkristiankan. Tanasara makna telah menjadi Kristian, telah bertukar jadi Kristian. Intasara makna mendapat kemenangan. Tengok intasara daripada Nasara juga, mendapat kemenangan. Intasara al-muslimun fi ghazwati Badar. Orang Islam dapat kemenangan dalam peperangan Badar. Tak boleh kata Nasara. Kalau Nasara terbalik makna itu. Jadi kalau orang Arab, Fataha. Contoh Fataha, ya. Kalau Fataha makna buka. Kalau kita ubah kepada wazan yang lainnya, ini yang penting yang perlu dipelajari, ya. Iftataha. Daripada Fataha juga, tapi dia wazan ifta'ala. Iftataha berubah makna jadi merasmikan, macam Prof tadi. Prof merasmikan majlis ini. Iftataha Prof hadzal majlis. Tak boleh kata Fataha. Kalau Fataha buka macam buka pintu itu. Kalau iftataha makna merasmikan. Dia akan berubah, ya. Kalau tafattahatil abwab. Contoh dalam ayat Quran itu kan, tafattahatil abwab. Maknanya pintu itu terbuka satu persatu, pintu syurga itu. Tafattaha. Tengok, Fataha buka, iftataha merasmikan, tafattaha terbuka satu persatu, macam bunga mawar tu kembang kan, itu tafattaha. Dia kembang satu persatu. Tafattahatil azhar, bunga itu kembang. Mana kembang maknanya dia buka satu persatu, itu dia. Itu tak ada masalah kepada orang Arab. Sebab itu bahasa dia tahu. Tapi kalau nahu kita bijak daripada orang Arab. Pelajar-pelajar Melayu lebih bijak daripada orang Arab, ya. Sebab orang Arab ni dia tak teliti dia menulis, ya. Contoh, ya. Zahabal muslimun ilal masjid. Zahabal muslimun ilal masjid. Orang Muslim pergi ke masjid. Muslimun. Kalau kita kata zahabal muslimin ilal masjid, salah, ya. Tapi tak ada masalah, boleh difahami. Orang Arab cakap macam tu. Zahabal muslimin ilal masjid. Ramai yang orang cakap macam tu. Salah gambarnya dari segi nahu, ya. Itu nahu, bukan saraf. Nahu salah, boleh difahami, tak ada masalah. Sebab tu saya kata, jangan salah saraf. Salah nahu tak apa.
Salah nahu tak apa, boleh difahami. Tapi kalau salah saraf macam tadi, Nasara Muhammadun abahu, Muhammad telah membantu ayah dia. Satu lagi, Nasara Muhammadun abahu, Muhammad telah mengkristiankan ayahnya. Itu ya baris ya. Dan itu berlaku pada setiap perkataan ya. Setiap perkataan berlaku benda tu, pecahan dan berubah makna. Banyak ya kalau saya boleh bagi contoh. Kalau jamaah. Jamaah ni pelik ya. Kalau jamaah ni pelik. Jamaah mana mengumpulkan. Pelajar dia tahu jamaah saja. Yang ni tak tahu dah ke bawah ni. Ijtama'a. Ijtama'a makna bermesyuarat. Meeting. Daripada menghimpunkan jadi meeting. Ijtama'a. Kalau ajma'a makna bersepakat. Ajma'al ulama. Ulama telah bersepakat. Macam mana kalau kita tak tekankan saraf, pelajar-pelajar kita akan buat ayat. Nak buat ajma'ah pun tak tahu, nak buat ijtama'ah pun tak tahu. Dia tahu jama'ah saja. Itu saraf dia. Itu masalah saraf. Yang pelajar kita perlu belajar lebih banyak lagi lah. Contoh, apa dia satu lagi ya. Kalau kita terjama'ah. Yang tu berat. Jama'ah mana bersetubuh. Kalau kita kata silap kata ya, ajma'al ulama, ulama bersepakat, kita kata jama'al ulama. Ulama bersetubuh. Allahu Akbar. Itu saraf. Itu kesalahan saraf. Sama juga ya, saya ada masa saya dekat Kuwait dulu ada apa dia, pelajar dia datang ke bilik saya, dia guna perkataan qabala. Qabila maknanya menerima. Kalau qabala makna berjumpa. Kalau qabbala makna mencium. Sudah. Sudah. Dia datang bilik saya, dia nak cium saya. Ustaz, urid uqabbiluka. Bukan nak jumpa, nak cium. Salah, hadza haram. Itu kesalahan saraf ya. Kesalahan saraf, kesalahan yang ketara ya. Tak boleh nak apa dia nak kompromi lah. Tak apa, kesalahan nahwu tak apa. Boleh difahami. Contoh apa dia? Contoh kita baca tadi kan, apa dia ayat hadis yang saya baca tadi, at-tawwabun tu. Wa khairul khata at-tawwabun. Kalau kata at-tawwabin pun apa dia boleh difahami walaupun salah. Wa khairul khata at-tawwabin. Sama, at-tawwabin tu mana ramai yang bertaubat. Tapi dari segi gramarnya salah. Kesalahan besar lah, tapi masih boleh difahami oleh pendengar. Itu perbezaan di antara kesalahan saraf dan nahwu. Sebab tu kita kena fokus pada saraf dahulu ya. Sebab buku ini kita mulakan dengan kesalahan saraf ya. Banyak contoh-contoh yang kita bagi, nanti belilah Ustaz. Belilah buku ini untuk kita faham apa itu. InsyaAllah ya. Ataupun saya nak akan bagi jumlah lah pada Ustaz insyaAllah. Ada Prof terangkan tadi, ada satu pendengar dia kata susah lah belajar bahasa Arab kata dia. Kata dia belajar dia kata banyaknya. Apa komen doktor? Betul ke bahasa dia susah? Atau macam mana? Macam nak mudah? Saya pernah buat satu diskusi di peringkat master dulu ya. Adakah bahasa itu ada bahasa yang susah, ada bahasa yang mudah? Keputusan dalam diskusi itu tidak ada bahasa yang susah, tidak ada yang bahasa yang mudah. Sama ya bahasa. Cuma terpulang kepada cara pengajaran itu. Sebab apa pelajar kita kata bahasa Arab ni susah? Sebab mereka tidak belajar daripada asas yang betul ya. Mereka belajar nahwu dulu daripada saraf. Mereka tak belajar pecahan perkataan tadi daripada nasara kepada nasara itu. Mereka belajar saraf melalui belajar wazan sahaja. Mereka belajar wazan saja, bukan belajar makna saraf. Itu saya tekankan dalam buku ni, kita kena belajar makna saraf. Makna saraf ialah makna yang berubah mengikut perubahan perkataan. Di sekolah rendah ya, saya selalu test pelajar ya, kelas pertama saya test pelajar. Okey, saya bawa satu kata kerja ya, contoh nasara tadi.
Nasara wazan apa? Fa'ala. Nasara wazan apa? Fa'ala. Pattern dia. Wazan-wazan ni pattern dia. Pattern apa? Nasara fa'ala. Intasara ifta'ala. Dia tahu. Pattern tu dia tahu. Kita dalam saraf kita ada pattern dia. Wazan apa panggil. Saya kata, oh bagusnya pandai tahu semua wazan ini. Tapi tak dapat markah, saya kata. Tak dapat markah. Itu tak sampai pada matlamat daripada pembelajaran saraf. Belajar saraf ini adalah mengetahui makna dia. Makna perkataan itu. Bukan makna tahu wazan. Bukan tahu pattern. Walaupun semua betul ya. Semasa mereka sebut apa dia wazan itu. Saya kata, oh bagusnya. Tapi tak ada markah. Yang ada markahnya, nasara makna apa? Nasara makna apa? Tanassara makna apa? Intasara makna apa? Itu yang paling penting dalam saraf, iaitu makna-makna morfologi. Kalau bahasa Arab panggil ad-dilalah as-sarfiyah. Setiap perkataan yang berubah itu ada makna. Contoh dalam bahasa Inggeris pun sama kan? Bahasa Inggeris pun sama pecahan, tapi bahasa Inggeris tak banyak pecahannya sama dengan mana bahasa Arab. Bahasa Arab dia akan pecah banyak ya. Ada sampai apa dia ke bawah itu sampai 6-7 ya, pecahan. Dan tiap-tiap apa dia ke bawah itu ada pecahan melintang itu sampai 2-13. Itu masalahnya ya. Masalah kita tidak belajar dengan betul. Tidak ada Ustaz. Tidak ada bahasa yang payah dan tidak ada bahasa yang mudah. Ya. Baik Prof. Cuba kita. Kita sudah hampir pukul 4. Cuma last question ni. Apakah yang kalau kita memiliki buku ini, apa yang boleh pelajar-pelajar kita atau pelajar-pelajar kita dapat dengan memiliki buku? Dapat mereka akan dapat. Mana bahasa ke apa ke? Terima kasih ya. Buku ni sebenarnya bukan hanya pelajar yang dapat apa dia dapat istifadah ataupun dapat faedah daripada buku ini. Buku ini apa dia guru pun penting ya. Guru pun penting untuk mengetahui kelemahan pelajar, kesalahan pelajar. Jadi kalau guru tidak tahu kelemahan pelajar, jadi tak inilah. Jadi tak cerdik lah ya. Mana mereka apa dia akan ajar pelajar poin-poin yang apa dia yang pelajar menghadapi kesukaran. Jadi guru tahu ya di peringkat universiti khususnya, guru tidak boleh nak guna urutan silibus yang biasa itu. Dia kena tengok kepada apa yang apa kesalahan pelajar, apakah kelemahan-kelemahan pelajar. Kita kena pilih tajuk-tajuk ataupun apa dia benda-benda yang diperlukan oleh pelajar. Sama juga kita nak buat silibus ya. Yang menentukan silibus di peringkat universiti, kita tak boleh nak buat urutan mengikut urutan dalam buku yang apa dia buku-buku nahwu dan buku saraf ya. Kita perlu tengok di manakah kelemahan pelajar itu, di manakah dia banyak melakukan kesalahan, kita kena fokus kat situ. Banyakkannya silibus di sekolah apa dia kita belajar daripada urutan dia, ikut urutan dia. Di universiti pun sama. Itu ulang benda yang sama. Jadi perkara yang mudah pun kita ajar lagi pelajar di peringkat universiti. Padahal pelajar dah pandai benda tu. Sebab kita urut apa dia, kita ikut urutan tu. Urutan silibus itu. Padahal guru ni dia kena lebih teliti lah, lebih mengkaji tentang apakah yang dikenaki oleh pelajar. Di manakah apa dia poin-poin yang yang mudah bagi mereka, yang mereka dah menguasai, dan di mana kesukaran-kesukaran pada mereka. Perlu tengok di situ untuk kita memilih untuk mengajar pada pelajar ni. Kita kena bijaklah. Pelajar pun penting untuk melihat kesalahan, guru pun penting mengetahui kesalahan-kesalahan pelajar, dan yang mengubalkan buku teks untuk pelajar sendiri penting juga ya. Supaya mereka lebih tertumpu lah ya. Tertumpu kepada poin-poin yang perlu diberikan kepada pelajar. Itu maknanya kesalahan ni adalah panduan supaya kita dapat bertindak dengan betul ya untuk mengajar pelajar. Ya. Itu Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Kalau terjawab. Alhamdulillah pihak majlis ini mengambil kesempatan ini
untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada di atas penjelasan dan jawapan-jawapan. Mungkin ada soalan yang tidak terjawab, tapi saya ingat hampir semua jawapan doktor tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dan apa yang bersarang di kepala pendengar kita pada bulan ini. Saya ingin cuba untuk meminta tuan-tuan dan puan yang minat untuk membeli buku ini boleh dapatkan di platform Shopee Universal Press. Shopee Universal Press dan apa seterusnya di platform Shopee yang kita akan kita sharekan di ruang tu. Jadi kalau nak memiliki buku ini boleh klik dan beli di sana. Begitu juga boleh hubungi Cik Amzar dan juga Cik Zairil. Juga ada nombor telefon yang tertera di hadapan kita ini. Jadi insya-Allah taala dengan memiliki buku ini. Dan lebih baik kalau dah beli buku kita dapat berguru terus dengan Dr. Muhammad lah. Jadi mungkin sambung belajar di Universal lah, di JPI. Boleh. Akan bertemu dengan Dr. Muhammad untuk belajar bahasa Arab. Jadi saya ingin ada kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Muhammad sebelum kita tutup. Saya nak menggalakkanlah pada pelajar kita ni, kita jangan hanya belajar apa yang ada dalam kelas ya. Sebab pelajar saya, contohnya pelajar yang saya mengajar semester ni, pelajar syariah, ada 14 orang ya. Saya buat kelas tambahan ya di sebelah malam untuk mengetahui memahami nahwu dan saraf melalui buku fiqh. Kita belajar fiqh ala kaedah bahasa ya. Kita tekankan bahasa. Jadi mereka dapat 3 in 1. Mereka dapat fiqh, mereka dapat nahwu, mereka dapat saraf. Itu yang saya buat pada malam Rabu malam Khamis ya. Dan saya ada hubungi syuyukh syekh-syekh di Kuwait ya. Tempat anak saya belajar. Jadi mereka ada kelas malam. Kelas malam lepas maghrib ya, kelas malam yang syuyukh mengajar. Saya kata boleh tak kalau syuyukh ni mengajar pelajar saya, mungkin kalau sebelum ni mereka buat sekolah online ya, boleh pelajar saya ikut kelas online tu. Ya, sekarang ni kita dah tak buat online sebab pelajar dah boleh semuka. Tapi tak apa, kalau pelajar ustaz nak belajar, kami cuba buat online secara khusus kepada pelajar UNICEF. Itu daripada Kuwait tu, syekh-syekh yang hebat-hebat di Kuwait. Mereka akan buka kelas online kepada pelajar kita kalau kita berminat lah. Itu masalah takut tak berminat. Tapi pelajar saya yang 14 orang tu mereka berminat. Kami akan mulakan kelas mungkin 2 kali seminggu dengan syuyukh yang ada di Kuwait ya. Mereka mengajar free saja. Sebab mereka nak khidmat kepada anak-anak kita ya untuk belajar bahasa Arab yang lebih baiklah. Itu apa dia maknanya kita belajar, kita jangan cukup dengan apa yang kita belajar dalam kelas. Kena cari dan jangan hanya belajar dalam subjek itu. Kalau dah ada tak ada subjek, dah habis ya, bahasa Arab 3 dah habis, tak ada bahasa Arab 4, belajar sendiri, cari guru untuk belajar ya. Saya contohnya, saya dah beritahu belajar saya, walaupun dah tak ada bahasa Arab 4, kamu boleh belajar dengan saya. Sebab bahasa Arab ni satu fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Bahasa Arab ni Imam Syafi'i kata belajar bahasa Arab adalah fardu ain. Fikirlah sendiri ya. Dia tak belajar bahasa Arab tu. Dia tak belajar fardu ain. Baik. Alhamdulillah. Pihak majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad bin Daud di atas penerangan tentang buku-buku serta menjawab soalan-soalan yang dinyatakan. Sebelum saya untuk majlis ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada penghormatan kita, iaitu Profesor Dr. Muhammad Sidin bin Ahmad Ishaq, Timbalan Chancellor Akademi Pendidikan dan Jaringan Industri UNICEF, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad bin Daud. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga mengucapkan mohon ampun dan maaf seandainya saya mengendalikan sesi ini ada terkasar dan salah kata. Dan dengan ini marilah kita bersama-sama menutup majlis ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih Prof ya, terima kasih Prof. Dan terima kasih pihak library. Terima kasih banyak ya.